Salam sejahtera kepada Puan Wahidah selaku pensyarah pendidikan moral. Pada hari ini kami akan menyampaikan sebuah forum yang bertajuk Nilai Murni dalam Masyarakat Malaysia. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Saya Wasan Wijayakumar sebagai moderator dan panel pertama ialah Syarullah Subramaniam dan seterusnya panel kedua Rashuna Mariapan dan panel ketiga Lakshmita Pandiselvan. Sebelum itu, saya akan menerangkan lebih lanjut apa itu nilai-nilai murni. Nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tata susila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Menurut Wan Muhammad Zahid, nilai-nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia. Seperti yang kita dapat lihat pada 20 September 2019, Sinar Harian telah mengeluarkan kenyataan di mana nilai murni di kalangan masyarakat kian mengakis. Dalam kita memantapkan pelbagai usaha memupuk perpaduan dan keharmonian kaum, wujud pula isu sentimen yang tersebar di media sosial yang boleh mengancam perpaduan dan keselamatan negara. Media sosial juga dijadikan gelanggang menyemai kebencian dan mewujudkan prasangka dan amarah. Pihak tertentu mula berani menyebar kandungan sensitif iaitu perkauman, agama dan institusi diraja. Terakhir, isu berkenaan semakin menjadi-jadi dan merupakan perkara yang sensitif dan boleh menimbulkan ketidakpuasan hati antara kaum dan agama. Perkara ini sering diingatkan oleh pihak pemerintah agar mengamalkan nilai-nilai murni yang difasad sekian lama. Seolah-olah nilai murni pula terakis dan dipandang sepi oleh pihak yang sengaja mengadu domba untuk menebalkan kebencian antara kaum. Jadi, Saudari Syarullah, apakah langkah yang boleh diambil untuk menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat? Terima kasih kepada pengurusi di atas soalan yang diajukan. Nama saya Syarullah, anak perempuan Subramaniam dari MS3. Pada pendapat saya, cara-cara untuk mengamalkan nilai murni dalam kalangan masyarakat ialah setiap masyarakat perlulah bekerjasama mengadakan aktiviti-aktiviti seperti rumah terbuka semasa perayaan dan gotong royong yang mampu membentuk masyarakat yang harmoni dan kondusif. Umum sedia maklum, Malaysia merupakan negara yang unik di mana pelbagai kaum, bangsa dan agama duduk di bawah satu negara sejak mencapai kemerdekaan. Apabila kita mengamalkan semangat bekerjasama dan bantu-membantu membersihkan taman, kawasan perumahan dan taman permainan semasa aktiviti gotong royong atau menjemput jiran kaum yang berbangsa lain untuk rumah terbuka semasa perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina dan Hari Deepavali, akan wujud rasa kekitaan antara masyarakat. Aktiviti-aktiviti seperti ini turut merapatkan hubungan silaturahim antara masyarakat berbilang kaum kepada nilai-nilai murni yang suci dan masyarakat juga dapat mengenali jiran tetangga mereka dengan lebih baik. Amalan ini dapat memberikan satu semangat kepada masyarakat bahawa walaupun tugasan itu berat, kerja-kerja tersebut dapat diselesaikan dengan begitu baik kerana semua pihak mengulurkan bantuan menurut pepatah Melayu, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jelaslah, amalan ini memberikan satu suntikan baharu tentang konsep bekerjasama antara masyarakat terutama di kawasan urbanisasi dan dapat mewujudkan perpaduan kaum yang amat penting di kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama iaitu Melayu, Cina, India dan lain-lain. Di samping itu, cara-cara yang seterusnya untuk mengamalkan nilai murni dalam kalangan masyarakat adalah mengamalkan kehidupan berkasih sayang sesama masyarakat dalam kehidupan seharian. Setiap orang mengharapkan kasih sayang daripada insan lain. Dalam konsep kehidupan seharian, amalan penyayang dalam kalangan sesama insan dapat diperhatikan saat seseorang menghulurkan bantuan kepada individu yang memerlukan. Sebagai contoh, bantuan dan derma yang sering dihulurkan oleh rakyat Malaysia
kepada masyarakat tempatan yang memerlukan bantuan atau individu yang terlibat dalam bencana seperti banjir dan gempa bumi. Sebagai contohnya, kita boleh memberikan bantuan kepada menderma dana atau memberi barang-barang keperluan seharian seperti makanan, minuman atau pakaian kepada orang miskin dan seseorang yang terlibat dalam bencana alam. Bukan itu sahaja, kita juga dapat membantu warga tua semasa melintas jalan raya dan memberi tempat duduk semasa berada di tempat pengangkutan awam. Kesannya, secara tidak langsung kita akan dihormati oleh masyarakat dan kita dapat meringankan beban yang ditanggung oleh sesetengah individu yang diuji dalam kehidupan mereka. Masyarakat yang berjiwa penyayang dapat dilahirkan untuk membentuk sesebuah negara yang harmoni dan bertaraf kelas pertama. Oleh itu, jelaslah mempraktikkan kasih sayang sesama manusia dengan memberi bantuan merupakan salah satu mengamalkan nilai murni. Akhir sekali, nilai-nilai murni dapat dipupuk melalui penyertaan dalam program-program motivasi yang dianjurkan kepada remaja. Antara aktiviti yang disediakan termaksudlah aktiviti mengenal diri sendiri, membina kumpulan kerja, cara-cara menjadi pelajar cemerlang dan menjadi seorang pemimpin. Kesan aktiviti yang disertai oleh remaja ialah mereka dapat memberi keyakinan yang tinggi dalam menguruskan diri sendiri untuk menjadi seorang yang beriman, maju dalam pelajaran, sentiasa berdisiplin, melaksanakan tanggungjawab dan menjadi suri teladan kepada remaja-remaja lain. Pada masa yang sama, semangat kepimpinan dapat dipupuk dalam kalangan remaja jika mereka menyertai program motivasi diri. Tidak ketinggalan juga, program motivasi turut menekankan nilai keagamaan dalam diri remaja. Para remaja akan sedar akan tanggungjawab mereka terhadap diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama. Pihak pengajur program biasanya akan menyediakan pakar motivasi dalam bidang agama untuk membimbing remaja ke arah penghayatan terhadap agama yang sebenar. Pakar-pakar itu akan menekankan aspek pengetahuan, kefahaman dan penghayatan terhadap tanggungjawab setiap insan terhadap penciptanya. Secara tidak langsung, perkara ini akan membentuk sasiah dan memantapkan aspek kerohanian yang cemerlang dalam kalangan remaja yang menyertai program itu. Seterusnya, kamp motivasi dapat membuka mata dan minda remaja untuk mengetahui minat dan masa depan yang diinginkan. Dengan ini, setiap orang remaja akan menumpukan sepenuh perhatian dalam pelajaran dan mereka tidak akan melibatkan diri dalam gejala sosial seperti merokok, gangsterisme, mencuri, pomping kelas dan sebagainya. Seseorang individu juga akan lebih mengamalkan nilai-nilai murni akibat kesedaran yang telah dilalui ketika melibatkan diri dalam program-program motivasi. Tuntasnya, program motivasi adalah salah satu program yang dapat memberi sinergi kepada kepribadian yang baik dalam diri remaja. Terima kasih saudari Syaruzah. Jadi sudah terang lagi bermula bahawa terdapat pelbagai cara untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam masyarakat kita. Penerapan nilai-nilai murni perlu disemai bagi meningkatkan akhlak yang mulia kepada semua masyarakat Malaysia, terutamanya kepada golongan pelajar. Ini kerana golongan pelajar merupakan tenaga simpanan negara yang bakal menjadi pemimpin masa hadapan, penyumbang budaya, penggerak kemajuan dan pelokoh pembangunan bagi sesebuah masyarakat. Oleh itu, semua pihak perlu berganding bahu melaksanakan tugas memupuk nilai-nilai murni dalam diri anak-anak dan masyarakat bagi memastikan masyarakat harmonis dan bersatu padu dapat dilahirkan. Seterusnya, keamanan negara yang dikecapi dapat membangunkan negara dengan lebih pantas. Jadi, terdapat kepentingannya jika kita dapat mengamalkan amalan nilai murni ini. Apakah kepentingan mengamalkan nilai murni ini, saudari Pasuna? Terima kasih kepada pengerusi. Nilai-nilai murni penting dalam kehidupan untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Sesungguhnya insan yang berakhlak mulia amat dituntut dari sudut budaya, peradaban dan agama kita.
Amalan nilai-nilai murni dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kini, bilangan pelajar di negara kita sejumlah 5 juta orang. Jika tidak diterapkan dengan nilai-nilai murni sejak di bangku sekolah, maka mereka akan menjadi generasi yang akan merugikan negara pada masa kelak. Hal ini kerana nilai-nilai murni akan mencerminkan suasana kehidupan yang harmoni di Malaysia. Lantaran itu, nilai-nilai murni seperti saling menghormati dan bertoleransi sewajarnya tertanam dalam diri setiap insan agar masyarakat yang berakhlak dapat dibentuk. Seandainya nilai-nilai murni ini berdiri teguh dalam diri pelajar, maka generasi pada masa depan dapat merealisasikan hasrat murni Perdana Menteri kita untuk melahirkan modal insan kelas pertama. Masyarakat yang berbudi bahasa dan berkhidmat tinggi akan berdiri teguh umpama pohon ini. Mereka bertunjangkan nilai-nilai murni dan tidak tunduk kepada desakan dunia. Sifat-sifat yang dipupuk dengan prinsip-prinsip mulia dan keyakinan untuk melakukan perkara yang betul perlu sentiasa diterapkan agar mereka menghasilkan buah yang terbaik dalam semua aspek kehidupan, iaitu keluarga, komuniti, agama, bangsa dan negara. Seterusnya, penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan wajar diamalkan oleh setiap insan bagi membentuk masyarakat yang berpegang teguh kepada ajaran agama. Kepatuhan kepada agama dapat membentuk insan mulia dalam diri seseorang di samping memberi kebaikan kepada negara. Oleh hal yang demikian, ibu bapa perlu menerapkan nilai-nilai murni yang terdapat dalam doktrin agama masing-masing selaras dengan prinsip rukun negara dalam kehidupan anak-anak mereka. Senario ini persis pepatah Melayu, yakni melentur buluh biarlah dari debungnya. Tambahan pula, nilai-nilai murni yang berasaskan agama yang amat penting untuk menjana mentaliti tahap pertama dalam jiwa masyarakat. Malaysia sebuah negara demokrasi dan rakyatnya terdiri daripada pelbagai keturunan, budaya, bahasa dan agama. Walaupun agama Islam merupakan agama rasmi, tetapi agama-agama lain bebas diamalkan secara aman. Misalnya agama Buddha, Hindu, Kristian, Sikh, ajaran Confucius, Taois. Setiap agama berbeza dari segi ajaran, penekanan dan amalannya. Namun semuanya mempunyai nilai-nilai murni yang menjurus kepada nilai-nilai yang mulia seperti sabar, murah hati, sopan santun, hormat kepada orang tua dan sebagainya. Nilai-nilai ini perlu dihayati oleh setiap individu untuk kecemerlangan diri dan interaksi dendam dengan orang lain. Agama merupakan pegangan hidup manusia. Prinsip amalan dan nilai yang terkandung dalam agama tersebut dijadikan panduan dalam menjalani hidup dan seterusnya dalam menghadapi cabaran. Agama rasmi negara kita ialah agama Islam, namun agama-agama lain bebas diamalkan secara aman. Malaysia kaya dengan pelbagai agama seperti agama Hindu, Buddha, Kristen, Sikh, ajaran Confucius dan Taois. Kesemua agama ini memberi panduan dan ajaran agar penganut menjadi manusia yang baik, taat kepada ajaran agama masing-masing dan juga mengamalkan nilai-nilai murni untuk mencapai kecemerlangan diri. Selain itu, kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan adalah dapat merancangkan perkembangan ekonomi negara. Hal ini terjadi kerana setiap rakyat tekun dan bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk menyara kehidupan keluarga dengan mencari rezeki yang mencabar pada masa ini. Seluruh lapis masyarakat majmuk di Malaysia terlibat dalam pertumbuhan ekonomi negara seperti dalam bidang perindustrian, pentadbiran kerajaan dan perniagaan. Sebagai contoh, ketekunan rakyat Malaysia memberi kesan positif apabila ekonomi Malaysia berkembang dari semasa ke semasa. Tegasnya, nilai ketekunan dalam kalangan masyarakat dapat mengembangkan ekonomi Malaysia. Bukan itu sahaja, Dr. Mahathir berkata usaha untuk mencapai kejayaan adalah tidak begitu sukar asalkan rakyat sanggup mengamal dan berpegang kuat kepada nilai-nilai murni demikian. Beliau memberi contoh negara Jepun selepas kalah dalam peperangan. Rakyatnya pada masa itu sanggup bekerja keras untuk membangun negara walaupun hanya dibayar dengan semangkuk nasi. Sikap kerja kuat ini yang membolehkan berjaya membangun negara hingga mencapai kejayaan ekonomi pesat mengatasi kuasa barat. Beliau berkata ilmu mampu memberi kuasa dan kuasa adalah satu amanah yang harus didukung. Malangnya, ada orang yang menyalahgunakan kuasa kerana kepentingan diri sendiri. Ini menyebabkan mereka akhirnya telah menemui kegagalan kerana tidak berpegang kepada nilai-nilai murni. Jika kita mampu mengamalkan nilai murni, hari ini kita boleh mengecapi kejayaan di hari esok, tambah beliau. Terima kasih saudara Pashina atas penjelasan anda. Sebagai mengulung segala yang telah diperkatakan di atas, jelaslah bahawa penerapan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat di Malaysia amat penting
kerana perkara ini dapat memberi banyak kemaslahatan demi kesejahteraan sejagat. Masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai murni juga akan dapat menyemai rasa cinta akan negara sekaligus menghargai keamanan yang dikecapi. Hasrat agar masyarakat lebih berjiwa murni di samping tidak dengki antara satu sama lain akan tercapai melalui penerapan nilai-nilai murni ini. Jelaslah bahawa nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat amat penting bagi menjamin kesejahteraan hidup sejagat. Namun begitu, sekiranya kita tidak memperhatikan amalan nilai murni dalam masyarakat, saya pasti terdapat akibatnya terhadap masyarakat. Jadi, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Lakshmita. Pada pendapat anda, apakah akibat jika tidak ada nilai murni dalam masyarakat? Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi. Di antara kesan utama yang berlaku akibat daripada pudarnya nilai murni seperti nilai hormat menghormati ialah wujudnya kumpulan dalam kalangan masyarakat di negara ini yang berani mengeluarkan kenyataan yang menyentuh sensitiviti masyarakat, bangsa dan agama lain. Perbuatan seperti ini bukan sahaja boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati terhadap mereka yang terlibat, malah ia mungkin juga boleh mengakibatkan pertelingkahan dan juga pergaduhan di antara kumpulan-kumpulan yang terlibat. Saban hari timbul pelbagai isu yang melibatkan unsur-unsur provokasi, prejudis dan persepsi yang didorong oleh pelbagai faktor sama ada dalaman atau luaran, terutamanya dalam peralihan kuasa pasca PRU 14, isu-isu sensitif yang timbul dalam masyarakat Malaysia merentasi kepercayaan dan pegangan agama dan juga etnik perkauman. Di samping itu, sifat masyarakat yang tidak menghormati antara satu sama lain akan menimbulkan pergaduhan antara kaum. Sebagai contoh, keluarga India dan Melayu harus menghormati adat yang diamalkan oleh keluarga Cina semasa waktu perayaan mereka. Selain itu, anak-anak diberi peluang untuk bergaul dan berinteraksi sesama rakan-rakan yang terdiri daripada pelbagai kaum. Anak-anak bukan sahaja digalak untuk meraihkan setiap perayaan rakan-rakan mereka di sekolah, malah berpeluang mengenali budaya dan tradisi kaum-kaum lain. Walau bagaimanapun, jika sifat hormat menghormati tidak diamalkan, mereka akan mula bergaduh antara satu sama lain di mana mereka akan bermula untuk melakukan perbuatan yang salah dan tidak elok di sekolah. Oleh itu, generasi muda perlu dipupuk dengan nilai-nilai yang baik kerana nilai murni bukan sahaja akan membawa kepada kekuatan dalam hubungan antara kaum, agama dan latar belakang sosial tetapi juga dapat mempromosikan kehidupan yang harmoni. Selain itu, nilai murni seperti sifat toleransi sudah mula pudar dalam kalangan masyarakat. Sifat toleransi menjadi lebih utama kerana kepelbagaian bangsa, agama dan adat bersam dalam negara ini memerlukan sifat toleransi yang tinggi untuk diamalkan dalam kalangan masyarakat Malaysia pada hari ini. Contoh kesan-kesan yang dapat dilihat jika sifat toleransi tidak diamalkan adalah apabila ada dalam kalangan pemandu yang memotong barisan tanpa mempedulikan pemandu lain yang sabar menanti untuk bergerak ke hadapan di jalan raya yang sesak. Keadaan yang sama juga dapat dilihat apabila tempat letak kereta OKU digunakan tanpa ada perasaan toleransi kepada golongan tersebut. Selain itu, program-program seperti pertandingan gotong royong juga tidak dapat dilaksanakan di sekolah akibat daripada sifat pelajar yang tidak bertoleransi. Tanpa sifat toleransi, para pelajar tidak dapat mengambil keputusan di sekolah semasa aktiviti pembelajaran atau projek. Mereka perlu bertoleransi untuk menerima pendapat setiap orang. Selain itu, jiran-jiran tidak boleh hidup dengan aman tanpa sifat toleransi. Sebagai contoh, jika jiran kita membuat aduan semasa waktu perayaan di rumah kita, ia akan membawa kepada perselisihan faham antara jiran. Oleh itu, untuk memastikan masyarakat Malaysia untuk terus dalam keadaan harmoni dan aman, sifat toleransi ini perlulah dimiliki dan diamalkan oleh setiap lapisan masyarakat di negara ini. Seterusnya, amalan nilai murni seperti nilai tanggungjawab semakin pudar pada masa kini. Contoh kesan-kesannya adalah pelajar sekolah tidak mematuhi undang-undang sekolah untuk berpakaian kemas dan elok. Hal ini menjadi lebih serius apabila seorang pelajar yang tidak bertanggungjawab menjadi contoh kepada pelajar lain untuk melanggar undang-undang sekolah. Di samping itu, pelajar yang memegang jawatan dalam sesebuah persatuan atau kelab di sekolah tidak melakukan tanggungjawab yang sepatutnya.
Sebagai contoh, Setiausaha Persatuan Alam Sekitar menolak tugas yang diamanahkan oleh gurunya untuk menulis minit mesyuarat. Kesannya, masyarakat tidak akan mempelajari cara-cara mengendalikan sesebuah persatuan sejak kecil lagi. Mereka akan menjadi malas dan tidak akan memahami tanggungjawab seorang yang pemimpin. Selain itu, amalan pihak polis yang tidak bertanggungjawab yang menerima rasuah menyebabkan bilangan masyarakat yang melanggar undang-undang jalan raya untuk semakin meningkat. Kesan daripada itu, masyarakat tidak akan memandang undang-undang negara dengan serius. Seterusnya, masyarakat yang tidak bertanggungjawab menjadikan perlumbaan motosikal haram sebagai amalan. Masyarakat seperti ini menjadi sampah masyarakat kerana perbuatan ini menyebabkan bilangan kes kemalangan untuk meningkat. Bukan itu sahaja, perbuatan ini juga melibatkan nyawa orang yang tidak bersalah di jalan raya. Seterusnya, seorang pegawai bank awam yang tidak bertanggungjawab memberi keutamaan kepada saudara mara atau rakan-rakan dalam menimbangkan sesuatu permohonan. Sebagai kesan, nama baik perkhidmatan awam akan tercemar. Nama negara juga akan merosot. Kaki tangan awam yang tidak bertanggungjawab juga akan menggunakan barang-barang atau alat jabatan untuk hal persendiriannya. Kesannya, sikap ini akan mula diikuti oleh kaki tangan lain di mana semangat cinta akan negara akan berkurang kerana tidak ikhlas dalam melaksanakan tugas sebagai pegawai awam. Oleh itu, nilai tanggungjawab harus ditanam dalam diri setiap masyarakat dari kecil lagi. Bak kata pepatah, melentuh bulu biarlah dari debungnya. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan anda, Saudari Rashmita. Betul itu, kita sudah lihat betapa besar kesannya jika kita tidak mengamalkan nilai murni dalam diri masyarakat kita. Seperti yang kita dapat lihat, pada masa kini, rakyat Malaysia masih mengamalkan nilai murni seperti prihatin terhadap rakyat sekeliling. Hal ini dapat dibuktikan apabila kita berada dalam perintah berkurung COVID-19. Contohnya, kesan perintah berkurung ini memberi impak yang besar kepada masyarakat sekeliling, terutamanya yang bergaji rendah. Antara mereka kehilangan punca wang rezeki, kehilangan rumah dan banyak lagi. Oleh itu, terdapat pelbagai sumber bantuan yang telah dihulurkan kepada golongan tersebut, antaranya bantuan dari segi makanan seperti beras, susu, mi segera dan banyak lagi. Bantuan dari segi wang juga telah diberikan kepada mereka yang kemiskinan dan memerlukan. Dan rakyat Malaysia juga membantu dalam mengedat pelitup muka kepada mereka yang kurang berkemampuan. Kesimpulannya, penerapan amalan nilai-nilai murni dalam masyarakat dapat melahirkan rakyat Malaysia yang peka dan mengambil berat terhadap isu semasa yang dihadapi oleh rakyat sekeliling mereka. Kita seharusnya menitik beratkan tentang perlakuan dan tingkah laku yang baik antara satu sama lain. Kajian ini telah mendedahkan tentang penerapan nilai-nilai amalan murni dalam diri masyarakat. Namun begitu, masyarakat Malaysia masih boleh memperbaiki diri dengan lebih baik dari masa ke semasa demi melahirkan masyarakat yang cemerlang, gemilang dan terbilang dari segenap aspek. Dengan ini, sekian sahaja daripada kumpulan kami.